A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu di dalam kuliah tadabbur surah Al-Mulk, di mana di dalam kuliah yang sedang anda tonton ini saya Ustaz Haji Muhammad Ashraf bin Ayub Al-Hafiz insya-Allah akan bersama-sama dengan anda semua kita berbincang. Kita sama-sama mentelaah dan juga mentadaburi satu surah yang selalu bermain di bibir kita hampir setiap hari ataupun hampir setiap minggu, iaitu surah Al-Mulk. Kita ingin mencari apakah hikmah besar yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah ini. Semoga ia dapat dijadikan pedoman, ia dapat dijadikan petunjuk untuk meluruskan kehidupan kita, memperbetulkan mana yang salah, mencantikkan lagi mana yang telah betul. Semoga dengan semua ini kehidupan kita sentiasa terpandu untuk sampai ke akhirnya yang kita panggil sebagai husnul khatimah insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur surah Al-Mulk ini merupakan satu bentuk tadabbur yang sangat penting supaya kita dapat mengetahui isi kandungan surah Al-Mulk. Mulk ini maksudnya kekuasaan, kekuasaan, kerajaan, pemerintahan. Itu maksud surah Al-Mulk. Dan surah ini ia juga dikenali sebagai surah Tabarak. Surah Tabarak. Apa maksud Tabarak? Tabarak ini maksudnya berkat. Ia juga dikenali sebagai surah Munjiyah, iaitu maksudnya surah penyelamat. Mani'ah, surah yang akan menghalang seseorang yang sentiasa berkawan dengannya daripada azab kubur. Dan juga surah Al-Waqiyah, begitu juga maksudnya lebih kurang sama. Itu di antara nama lain surah Al-Mulk yang ingin kita fahami di dalam kuliah pembelajaran ini. Baik, saya akan ceritakan dahulu asas bercerita tentang asas surah Al-Mulk. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak cari surah Al-Mulk ini dalam Al-Quran, dia berada dekat mana? Kita boleh dapatkan surah Al-Mulk ini pada muka surat 562. Dari sudut juzuknya, ia berada di juz 29. Maksudnya, surah ini merupakan surah yang last di dalam Al-Quran. Dan lokasi surah Al-Mulk ini diapit oleh dua surah, iaitu surah At-Tahrim di belakang dia dan juga surah Al-Qalam selepasnya. Maknanya dari sudut susunan, surah At-Tahrim, surah Al-Mulk dan juga kemudiannya surah Al-Qalam. Begitu tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-Mulk awal juz 29, muka surat 562. Kalau anda sedang tonton, saya sarankan anda buka sekali Al-Quran, muka surat 562. Kita teruskan lagi perkenalan awal kita dengan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk maklumat anda, ia merupakan surah Makkiyah. Apa maksud surah Makkiyah? Ia adalah surah yang turun ketika Rasul belum lagi berhijrah ke Madinah. Rasul SAW ni mula-mula baginda menyampaikan dakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian barulah baginda berhijrah ke Madinah. Madinah, di sana baginda menetap selama 10 tahun. Surah Al-Mulk turun dekat mana? Turun dekat Mekah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebanyakan intisari surah yang turun di Mekah ini banyak berbicara tentang keimanan. Sebab apa? Sebab awal-awal tu Rasul nak yakinkan orang kafir Quraisy waktu tersebut, nak yakinkan mereka supaya percaya dengan Allah, masuk Islam waktu tersebut. Jadi dia banyak menceritakan tentang persoalan keimanan, bukti-bukti kebesaran, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi itu merupakan latar belakang. Dan nanti tak hairanlah bila kita belajar surah Al-Mulk, kita akan dapati banyak perkara-perkara tersebut di-highlightkan satu persatu nanti di dalam surah yang kita nak tadabbur ini. Kemudian dari sudut turutan susunan. Maksud turutan susunan ni begini. Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buka, dia ada 114 surah. Awal dia surah nombor 1, surah Fatihah. Last sekali surah apa? Ni surah An-Nas, minal jinnati wan nas yang selalu kita baca. So nombor 1 Fatihah, nombor 114 surah An-Nas. Mulk nombor berapa? Itu maksudnya. Surah Al-Mulk nombor 67. Surah yang ke-67 daripada 114 surah. Dan kalau kita lihat surah Al-Mulk ini, dia sebenarnya tak panjang sangat. Dia ada 30 ayat sahaja. Dan 30 ayat itu pula
terkandung di dalam 2 muka surat setengah Al-Quran. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda nak hafal surah Al-Mulk ni, insya-Allah lah no problem. Kalau hafal lah satu hari satu baris sebagai contoh, insya-Allah lah saya rasa dalam sebulan setengah 2 bulan dah settle. Sebenarnya sangat-sangat pendek bagi saya. Surah ini pendek, kalau kita nak lazimkan, nak hafal, ia sebenarnya tak adalah sesusah yang disangka. Saya yakin dia menjadi mudah. Baik, bercerita tentang mengapa kita perlu menghafal surah Al-Mulk. Kenapa surah Al-Mulk ini ramai masyarakat Melayu baca surah Al-Mulk? Kalau tak sekali seminggu, mungkin ada yang lebih rajin, mereka baca tiap-tiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya surah Al-Mulk ini memang dari sudut manfaat dan fadilat, surah ini memiliki fadilat khusus yang sangat istimewa yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW. Dan perkara ini yang perlu kita ambil berat, tuan-tuan dan puan-puan. The big why. Kenapa saya nak baca surah Al-Mulk? Apa manfaat surah Al-Mulk ini kepada kehidupan saya kalau sentiasa saya bersahabat dengan surah Al-Mulk? Perkara ni tuan-tuan dan puan-puan sangat penting. Sebab kita ni bila nak melakukan amal soleh, kalau kita clear dia punya manfaat, dia punya fadilat, selalunya kita akan mudah nak lazimkan. Kalau tak clear tu yang kadang-kadang kejap on kejap off, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? So jom kita tengok apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada anda, kepada saya, kalau kita selalu membaca surah Al-Mulk dalam kehidupan kita. Jom kita tengok ya. Ada beberapa hadis sebenarnya. Hadis yang pertama sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan, dan bagi saya ini merupakan perkara paling mahal yang memang semua orang mahukan. Semua orang mahukan, yang percaya adanya alam kubur, yang percayanya ada alam akhirat, mereka akan kejar benda ni. Kenapa? Sebab hadis yang pertama menyatakan surah Al-Mulk ini memiliki kelebihan khas di mana dia ada efek. Kalau ikut bahasa mudah kita, dia ada efek. Dia ada efek, dia boleh melindungi pembaca dan juga orang yang bersahabat dengannya dari azab kubur. Kalau kita tengok dekat sini hadisnya tuan-tuan dan puan-puan, kata Rasulullah SAW, man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk, maknanya surah Al-Mulk. Barang siapa yang membaca surah ini ya, kullailailah, tiap-tiap malam sebelum tidur dia akan baca dahulu. Apa manfaat yang dia dapat? Mana'ahullahu biha min azabil qabri. Allah Subhanahu wa taala akan menghalang dia daripada azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Sebab tu kami pada zaman Rasul kami gelar surah Al-Mulk ini surah Al-Mani'ah. Kami kenal dia sebagai surah Mani'. Mani' ni maksud apa? Dia ini menghalang. Dia boleh menghalang pembacanya daripada azab kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tanya, kita ni sebenarnya kadang-kadang ada dalam hati kita terlintas takut nak meninggal dunia. Takut mati, orang cakap. Benda ni normal tuan-tuan dan puan. Kenapa? Antara sebab kita takut mati, sebab kita tahu kita bawa berapa banyak amal soleh, berapa banyak amal salah, betul tak? So kita risau nanti kalau masuk dalam kubur, waktu tu kita seorang-seorang, tak ada orang boleh bantu, kita risau. Malaikat tanya soalan yang kita dah tahu, dah jawapan dia. Dah tahu soalan, dah tahu jawapan. Soalan dah bocor. Ya, belum tentu dapat jawab. So kita takut waktu tu kalau tak dapat jawab, nanti kita kena azab dekat sana. Belum masuk lagi hari kiamat, dekat sana dah sengsara. Itu yang paling kita risau. Dan ini merupakan berita baik tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya Rasulullah SAW nak bagi tahu kita indirectly, kalau kita risau takut dia apa-apakan dalam alam yang lagi satu tu nanti. Dan kata ulama, alam kubur ni, kita hidup dalam kubur lagi lama dari kita hidup waktu sekarang. Itu problem dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak buat well preparation, bahaya. Dan Rasul sekarang ni nak bagi hint, boleh kita buat sekarang ni satu amal soleh yang relatifnya mudah, iaitu baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk, bersahabat dengan dia, macam tadi kata hadis itu, baca tiap-tiap malam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, nanti waktu malaikat nak pukul kita, nak apa-apakan kita, surah Al-Mulk datang. Dia defend, dia cakap apa ni, jangan usik ni, Ustaz Ashraf ni jangan usik. Tuan-tuan dan puan-puan, Haji Syukri, Haji Ali ni, Puan Aminah ni, Hajah ni jangan usik. Mereka ni memang ada salah, standard ada salah. Tapi dia suka baca saya waktu mereka hidup, tu perkataan dia.
Sebab tu hari ni saya nak lindungi dia. So ini hadis tuan-tuan dan puan-puan, saya harap bila anda dengar hadis ni, kita dapat buat CTA. CTA tu maksud dia apa? Call to action accordingly. Ni kata orang putih lah ya. Maksud accordingly apa tuan-tuan dan puan-puan? Sekarang kita janji pada diri sendiri. Saya nak nanti masa depan saya dekat alam kubur tu cerah. Saya nak kat sana saya hidup aman seperti mana saya hidup aman sekarang. So apa yang perlu saya buat? Saya kena invest. Invest apa? Kena invest effort, kena invest masa. Ya. Effort dan juga masa tak banyak. Rasul minta baca surah Al-Mulk sebelum tidur baca. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita tersenyum sama-sama nanti di alam lagi satu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, masih lagi berkisar cerita tentang azab kubur tuan-tuan dan puan-puan. Benda ni penting ya. Ada satu hadis lain yang agak panjang ya, agak panjang seperti yang saya paparkan di sini. Saya cerita dia jalan shortcut. Cerita hadis ni begini. Dia sebenarnya bercerita tentang ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Waktu tu beliau sedang bermusafir. Bermusafir di tengah padang pasir. Kemudian sampailah waktu malam. Bila waktu malam kena berhenti tuan-tuan dan puan-puan, tak nampak jalan. Betul tak? Waktu zaman dulu mana ada hotel nak duduk berhenti, tak ada ya. So apa depa buat? Depa pun buat kemah. Dia buat kemah dekat tengah padang pasir. Waktu dia sedang buat kemah, dia baring dalam tu, dia duduk dalam tu, tiba-tiba dia cakap, dia dengar ada satu suara sayup-sayup orang tengah baca surah Al-Mulk. Bayangkan tuan-tuan dan puan, keadaan dia punyalah kita kata takut. Sebab apa? Dia seorang-seorang tengah padang pasir. Tak ada orang lain. Dia tengah nak lelap dalam kemah tu, dia dengar orang baca surah Al-Mulk. Mana datang? Kalau kita mulalah orang Melayu kita ni macam-macam jenis hantu, betul tak? Tapi tak mungkin hantu ni baca Quran kan? So orang tu dah panik. Dia dah risau tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya dia pun cakap apa? Dia pun meneruskan perjalanannya selepas itu, dan bila sampai di bandar, beliau pun bertemu dengan Rasulullah dan bercerita tentang keadaan tersebut. Dan kemudiannya Rasulullah SAW mengatakan, ya, sebenarnya waktu tersebut hampa ni tengah tidur dekat mana? Tidur buat kemah dekat kubur. Dia tak perasan, tuan-tuan dan puan-puan ya. Mula-mula dia tak perasan. Tapi sebenarnya tu kawasan tu kawasan perkuburan. Maknanya apa? Dulu mungkin ada sahabat ke orang Islam kita yang baik dikuburkan di situ. Tapi zaman dulu kan depa ni kalau tanam orang dia letak batu sikit-sikit je. Dan kemudiannya mungkin angin dan sebagainya. So batu tu dah tak perasan. Jadi depa buat dekat kawasan kubur. Kubur waktu tersebut kemahnya dipasak di situ. Dan kata Rasulullah SAW ya, ia merupakan mani'ah. Surah Al-Mulk ini merupakan penghalang. Hiyal munjiyah, dia penyelamat. Tunjihi min azabil qabri, menyelamatkan orang tersebut daripada azab kubur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kata ulama ini merupakan nikmat paling besar. Nikmat dalam erti kata yang kat sini Allah SWT nak tunjukkan live kepada kita. Dulu ada somebody, masa waktu hidup mungkin dia suka baca surah Al-Mulk. Allah SWT bagi kemuliaan. Dalam kubur pun bukan sekadar dia ni selamat daripada azab kubur ya. Dia boleh baca surah Al-Mulk dalam azab kubur ya. Dan ini merupakan satu berita gembira ya, nak menunjukkan bahawa betapa hebatnya surah Al-Mulk ini dalam mempertahankan orang yang bersahabat dengannya daripada azab kubur. Kita harap begitu tuan-tuan dan puan-puan. Saya share hadis-hadis ni supaya dia menjadi tasjid. Tasjid tu maksudnya apa? Pemberi semangat. Pemberi semangat kepada kita. Kita akan cakap kepada diri kita. Ni dulu Tok Guru saya cakap. Dia kata apa? Bila dah tahu semua hadis-hadis ni, kita kena buat action yang betul-betul. Action dalam erti kata apa? Kita janji pada diri kita sendiri, jangan berani meninggal sebelum nak hafal surah Al-Mulk. Jangan berani nak meninggal sebelum kita dah install surah Al-Mulk dalam diri kita. Jangan berani kita nak fikir meninggal sebelum kita ini dah melazimkan baca surah Al-Mulk tiap-tiap hari. Ini kata Tok Guru kami, tuan-tuan dan puan. Saya tak kata dia wajib, tapi bagi mereka yang faham tentang hadis-hadis seperti ini, mereka ini akan ambil peluang ni. Ambil peluang ni tuan-tuan dan puan. Kalau tak hafal pun anda baca surah ni tiap-tiap malam sebelum tidur, bermanfaat kepada anda ya. Itu yang pertama. Manfaat surah Al-Mulk dari sudut efek dia boleh melindungi pembacanya daripada azab kubur ya. Nombor dua tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi hadis. Bagi saya ini pun kita nak
Oh, ini kita nak tuan-tuan dan puan-puan. Hadisnya menyatakan surah Al-Mulk ini ada efek, dia boleh mensyafaatkan pembacanya sampai orang itu diampunkan dosanya. Baik, hadis itu bunyinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna suratan minal Qur'an, salasuna ayah syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya surah Tabarakalladzi biyadihil mulk atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan semua? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu surah dalam Al-Quran. Surah itu ayat dia tak panjang, tak banyak macam surah Baqarah panjang kan? Tak, ni sikit je. 30 ayat, salasuna ayah. Walaupun surah ini tak panjang, ayatnya sikit, manfaat dia sangat besar. Apa manfaat dia sangat besar? Syafaat lirajulin hatta ghufira lahu. Dia akan memberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya sampailah Allah Subhanahu Wa Taala sudi mengampunkan orang tersebut. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini cerita kalau bahasa kita lah, ini lebih kurang macam peguam bela. Nanti hari kiamat kalau kita ada banyak kesilapan dan kemudiannya kita nak diazab daripada kesilapan tersebut, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau begitulah keadaannya, ya, waktu tu tak ada orang nak boleh nolong kita, tiba-tiba datang satu peguam bela. Dia datang, dia defend kita sungguh-sungguh sampai hakim, kalau kita sebut situasi kita lah, hakim ni tak jadi nak jatuhkan hukuman kepada kita. Patutnya teruk kena ni, tapi disebabkan ni peguam bela ni pandai, dia berhujah sungguh-sungguh. Lama-lama hakim pun cakap tak apalah, dia ni kita ampunkan dosa dia, tak jadilah, cancel masuk neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, nak ke tidak benda ni? Ini perkara paling mahal tuan-tuan dan puan-puan, paling bernilai. Semua orang yang percaya akhirat, dia nakkan benda ni. Dan sekarang ni ada satu tawaran Rasul bagi kat kita, kita boleh lakukan dalam keadaan amal soleh itu, iaitu baca surah Al-Mulk ini. Bagi saya, ia merupakan satu amalan yang relatifnya sangat mudah. 30 ayat tak banyak. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah Rasul kata ayat ini boleh selamat daripada diampunkan dosa, boleh. Tapi kena baca surah Baqarah tiap-tiap hari. Oi, pengsan kita tepuk dahi, betul tak? Tapi Allah ni sayang kita. Sayang tuan-tuan dan puan-puan. Dia nak bagi kita mudah. Dekat sini kita mudah, di sana pun kita mudah. So untuk di sana tu belum sampai, tapi Allah bagi hin. Rasul bagi hin. Ini amal-amal soleh yang buat selalu. InsyaAllah nanti manfaat dia sangat-sangat besar. Ini manfaat nombor berapa? Nombor 2. Kita tuliskan lagi ya. Ada satu lagi hadis tuan-tuan dan puan-puan. Ini pun kita suka sangat kita nak kejar. Apa kata hadis tersebut? Ya. Suratan minal Quran ma hiya illa salasuna ayah khasaman an sahibiha hatta adkhalahul jannah wa hiya tabarak. Maksudnya lebih kurang macam tadi tapi dia upgrade sikit. Ada satu surah di dalam Al-Quran, 30 ayat. Fungsi dia apa? Nanti hari kiamat, dia boleh bagi apa? Syafaat. Dia akan khasamat. Khasamat ni maksudnya berhujah. Jadi peguam bela macam saya cakap tadi. Berhujah untuk defend orang yang suka baca dia ni, sampailah Allah SWT sudi masukkan orang ini ke dalam syurga. Tadi diampunkan dosa. Mula-mula tadi nombor 1, selamat dari azab kubur. Yang kedua apa tuan-tuan dan puan-puan? Ampun dosa. Ni yang ketiga ni, sampai dia akan betul-betul berhujah untuk kita, bersungguh untuk kita sampai kita masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, nak ke tidak benda ni? Saya nak tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak. Orang yang nampak akhirat ni dengan jelas, percaya akhirat ini yakin 100%, bagi mereka ini informasi harga dia 100 juta ringgit. 100 juta ringgit. Dan perkara itu sangat mudah untuk kita lakukan sekarang. Ya. Begitu yang saya harap tuan-tuan dan puan-puan apabila kita membaca hadis-hadis sebegini. Maksudnya kita nampak perkara ni seriously. Ini bukan cerita belajar hadis lepas tu kita tak ada action yang kuat untuk itu. Kita belajar hadis, tok guru kami ajar belajar hadis tapi lepas tu kena action dalam keadaan kita percaya betul-betul hadis tersebut. Bukan for the sake of knowledge ya, tapi kita percaya betul-betul perkara tersebut insya-Allah ya. Begitulah kelebihannya tuan-tuan dan puan-puan ya. Efek nombor 3 iaitu memudahkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan lagi, ada satu lagi hadis yang saya fikir anda semua perlu tahu manfaat surah Al-Mulk tadi. Kita dah clear bahawa surah Al-Mulk sangat bagus manfaat dia untuk masa depan kita. Dan sekarang ni kita lihat bagaimana manusia yang faham perkara ini, walaupun manusia ini maksum, walaupun manusia ini tak ada dosa, terpelihara daripada dosa, confirm masuk syurga, tapi nak cerita tentang manusia ini faham. Bagaimana cara baginda menterjemahkan kefahaman tersebut ke dalam action setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok. Hadis nombor 4 yang saya nak share ialah rupa-rupanya membaca surah Al-Mulk sebelum tidur waktu malam ini perkara yang diamalkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata hadis ini? Katanya ialah annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'u alif lam mim tanzil wa tabarakallazi biyadihil mulk. Rasul ini ada satu hobi, sebelum tidur baginda akan buat hobi tersebut. Hobi tersebut mudah, iaitu sebelum baginda tidur baginda akan baca dua surah. Yang pertamanya surah Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah As-Sajdah. Dia start dengan Alif Lam Mim Tanzil. Dan yang kedua, baginda akan membaca surah Al-Mulk, Tabarakallazi biyadihil mulk. Baik, apa cerita hadis ini kepada kita tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya, kalau kita amalkan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, kita bukan dapat sekadar manfaat yang saya nyatakan tadi. Kita juga dapat manfaat pahala. Dan yang ada satu lagi manfaat, kita dapat manfaat ikut sunnah. Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat sini kita sedar Rasul yang tak ada dosa, yang maksum, yang Allah sayang itu pun bila baginda tahu surah Al-Mulk ada manfaat besar, baginda ambil perkara tersebut, take it seriously. Nak ajar kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, nak ajar kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong lakukan apa yang Rasul lakukan ini. Ya, kalau Rasul buat, kita buat tuan-tuan dan puan, insya-Allah Allah SWT akan tempatkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti nanti hari kiamat tempat Rasul itu di syurganya yang tertinggi. Allahumma amin, sama-sama kita niatkan demikian, kita harapkan demikian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan latar belakang tentang hadis-hadis yang menceritakan akan kelebihan surah Al-Mulk, supaya selepas ini jika tuan-tuan dan puan-puan ada orang tanya, kenapa nak baca surah Al-Mulk tiap-tiap hari? At least kefahaman kita jelas. Ini ada dalil, ada dia punya bukti, ada dia punya manfaat, biar kita mengamalkannya dalam keadaan hati kita lapang. Kita yakin kita akan dapat manfaat tersebut. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk di dalam segmen tafsir. Segmen nak membincangkan tentang apakah fokus surah Al-Mulk. Apabila Allah SWT kurniakan kepada kita surah yang ada 30 ayat ni, Allah nak sembang dengan kita. Quran ni sebenarnya firman ataupun kata-kata kalam Allah SWT. Bila kita tahu ia ni kata-kata, maknanya Tuhan nak bersembang. Bila Tuhan nak bersembang, mesti kita kena faham. Dan mesti ada sesuatu yang important, sebab Tuhan ni dia kalau bersembang, dia bukan bercakap, dia bukan share dengan kita percakapan yang lara ataupun tak ada fungsi, ya. Sudah tentu ada fungsi yang bagus, ada manfaat yang sebenarnya bernilai, ada hikmah yang Allah SWT nak share kepada kita, sebab Allah SWT tahu once kita pegang hikmah tersebut, kita amalkan ke dalam kehidupan, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita ini akan sentiasa berada di bawah siratal mustaqim. So, sekarang ni apa cerita surah Al-Mulk? Surah Al-Mulk ini tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak pendekatan dan pembawaan yang ulama nyatakan. Tetapi dalam kuliah yang anda sedang tonton, saya nak bawa anda semua sama-sama kita cuba memahami surah Al-Mulk melalui pendekatan kita nak faham 5 kunci cara nak meraih keberkatan dalam hidup. Dan kesemua 5 kunci tadi, ia dikongsikan di dalam surah Al-Mulk. Maknanya apa? Kita nak belajar surah Al-Mulk, tapi kita cuba faham based on konsep bagaimana kita inginkan kehidupan yang penuh berkah. Dan surah Al-Mulk memberikan jawapan bukan satu,
tapi surah Al-Mulk share 5. 5 step ini, 5 tips ini, 5 formula ini, kalau kita amal, pegang betul-betul semua formula ini, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah hidup kita akan menjadi satu bentuk kehidupan yang berkah. Jom kita tengok apa 5 poin tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, ya, kita lihat di sini. Pertama, saya bahagikan surah Al-Mulk ini daripada 30 ayat kepada beberapa segmen. Segmen pertama, ayat 1 sampai 5, surah Al-Mulk nak berkongsi kepada kita kunci keberkatan hidup bergantung dengan 2 faktor. Maknanya kita buat 2 perkara ni, nanti hidup kita akan barakah. Yang ada kita tunjukkan kat depan, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Nombor 2, kunci nombor 2, cerita dia daripada ayat 6 sampai ayat 11. Maknanya nanti senang, perbincangan kita ni terpandu. Kita tahu apa main topik dia. Ya. Ayat 6 sampai ayat 11, Allah SWT kata apa? Hidup berkah akan kita perolehi. Bermula dengan mengelakkan 2 mentaliti negatif pun anda boleh baca dekat depan ni. Ya. Nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan. Kunci nombor 3 ialah daripada ayat 12 sampai ayat 18. Allah SWT nyatakan hidup berkah dapat kita kecapi dengan apa? Meningkatkan Allah awareness. Yang kedua, menghargai nikmat kehidupan. Nanti saya akan share, dia punya main point saya akan share lepas ni. Kemudian kunci nombor 4 daripada ayat 19 sampai ayat 24. Allah SWT nak share kepada kita bahawa kalau kita nak kehidupan yang penuh berkah, dia bakal kita kecapi bergantung kepada 2 poin. Sekuat mana kita bertawakal, itu yang pertama. Dan yang kedua, sikap kita. Kita ni melawan ke ataupun menurut perintah Allah SWT. Dan yang terakhir, kunci nombor 5 yang terakhir. Yang ni kita dapat tahu perbahasannya dari ayat 25 sehingga ayat 30, iaitu hidup berkah dapat dimaksimumkan bermula dengan kita elakkan bersengketa dengan Allah SWT dan kita sentiasa fokus untuk menambahkan iman serta amal soleh dalam kehidupan. Kelima-lima kunci inilah, tuan-tuan dan puan-puan, yang menjadi main point kepada perbincangan surah Al-Mulk kita, dan saya share dengan anda supaya kefahaman kita, tadabbur kita melalui surah ini terpandu, berpandukan 5 main point, 5 kunci yang akan kita explore satu persatu selepas ini, insya-Allah. So mari tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada perbahasan yang pertama. Kunci yang pertama dahulu. Fokus pembelajaran kita ialah kita nak fahami kunci nombor 1 yang berada di dalam ayat 1 sampai ayat 5. Kunci keberkatan hidup bergantung kepada 2 faktor, iaitu seberapa dekat dan taatnya kita dengan Allah, dan yang kedua, sikap kita. Kita ni bersungguh ke tidak, teliti ke tidak, berkualiti ke tidak, setiap kerja, setiap amal ibadah, setiap perkara yang kita laksanakan. Mari tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi pembelajaran tadabbur kita. Pernahkah ketika mengaji, anda tak faham hukum tajwid? Kemudian, apabila anda baca buku tajwid, makin keliru anda dibuatnya? Kami ingin kongsikan solusi yang lebih mudah. Set buku tajwid FKT, Formula Kuasai Tajwid, membantu anda memahami ilmu tajwid secara lebih tersusun. Dengan buku yang pertama, Mudahnya Ngaji Tajwid, membahaskan ilmu tajwid penting dari asas hinggalah ke tahap yang lebih tinggi agar anda memiliki kefahaman yang menyeluruh tentang ilmu tajwid Al-Quran. Buku yang kedua, 56 Soal Jawab Tajwid, membincangkan 56 jawapan kepada persoalan yang sering ditanya oleh masyarakat awam yang menyebabkan mereka selama ini keliru tentang ilmu tajwid, dan apabila anda membaca jawapannya, anda pasti merasai ilmu tajwid sebenarnya lebih mudah difahami. Buku yang ketiga, 54 tips dan juga trik mudah kuasai ilmu tajwid Al-Quran, menyediakan shortcut kepada anda untuk lebih mudah mengecam ilmu tajwid ketika anda mengaji sendirian di rumah maupun ketika anda sedang bertadarus bersama rakan-rakan anda. Buku yang keempat, Tajwid Mantap,
membantu anda membaca surah amalan harian seperti surah Sajadah, surah Al-Mulk, surah Yasin dan sebagainya, serta surah-surah pendek daripada juz amma seperti surah Ad-Duha, An-Nas, Al-Falaq dengan tajwid yang lebih tepat dan juga teratur, kerana buku ini ada memberitahu keseluruhan bentuk-bentuk kesilapan yang sering masyarakat awam lakukan, dan kami menyediakan MP3 untuk anda mengetahui cara membacanya dengan lebih tepat. Untuk mendapatkan set FKT dengan diskaun 30% off, sila WhatsApp kod ini dan hantarkan kepada nak buku tajwid paling mudah faham, dapatkan FKT. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita start explore surah Al-Mulk bermula daripada ayat nombor 1. Ayat nombor 1 ni bunyinya begini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya ialah maha berkatlah, maha bertambah berkatlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai pemerintahan. Biyadihil mulk. Ya, berkatlah Tuhan yang pada tangannya itu segala kuasa, segala pemerintahan, ya, di dunia dan juga di akhirat. Dan apa kuasa Tuhan itu? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa terhadap setiap sesuatu. Surah ini tuan-tuan dan puan-puan dia dimulakan dengan satu ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak puji diri dia. Allah Subhanahu Wa Taala sedang declare kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kita the most powerful ialah dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, sebenarnya Tuhan nak introduce kat kita. Kita selalu tanya kan, Tuhan ni siapa? Apa dia boleh buat? So Allah Subhanahu Wa Taala bagi jawapan dekat sini. Allah Subhanahu Wa Taala ni kalaulah tanya kuasa dia bagaimana, apa yang dia boleh buat, Allah Subhanahu Wa Taala pun bagi tahu kita dia maha berkuasa. Kuasa dia tu unlimited, tak ada expiry date, tak ada batasan, tak ada had, tak ada halangan. Dan kekuasaannya itu tuan-tuan dan puan-puan, semua kuasa yang kita nampak ada sekarang ni, Allah SWT dapat menguasai segala-galanya. Baik, kita cuba fokus apa cerita mulk ini. Mulk ini tuan-tuan dan puan-puan maksudnya kerajaan. Maksudnya pemerintahan. It's all about power tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dia bercerita tentang kuasa. Dia cerita tentang kuasa. So tuan-tuan dan puan-puan semua, kenapa Allah SWT mulakan surah ini dengan cerita about kuasa? Kenapa cerita tentang kuasa? Apa hebatnya jadi kerajaan? Apa hebatnya kalau kita ini ada kuasa terhadap sesuatu? Baik tuan-tuan dan puan-puan, dia cerita hebatnya jadi kuasa ini sebenarnya cerita begini. Bila kita ada kuasa, kalau kita tengok keadaan kita manusia, kuasa ni bestnya, salah satunya ialah kita ada power untuk meluluskan ataupun tidak meluluskan. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kita ada authority tersebut. Kalau orang yang ada kuasa, dia tahu sain dia ni bernilai jutaan ringgit. Dia cakap macam tu. Itu baru sain dia tuan-tuan dan puan-puan. Dia boleh memutuskan sesuatu. Maknanya dia boleh bantu somebody jadi kaya. Dia boleh juga membuatkan somebody jadi miskin. Itu kuasa yang ada pada manusia. Allah SWT kata kuasa kami lagi power. Tu semua yang hampa buat, tu semua kami boleh buat. Even yang hampa semua buat, tu kami yang bagi izin. Kami ni ada power yang sangat mutlak sampai ke tahap dia boleh tentukan siapa yang hidup, dia boleh tentukan siapa yang meninggal. Ini kuasa ni tuan-tuan dan puan-puan, sehebat mana pun kita tak ada power ni. Tapi Allah SWT ada. Dia boleh menghidupkan makhluknya dan dia juga boleh mematikan makhluknya. Dan kuasa ini kata Allah SWT, dia satu-satunya Tuhan yang pegang. Makhluknya tak ada. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, ya. Yang keduanya ialah kuasa ni, ya, cerita tentang Al-Mulk. Sekarang ni saya cerita tentang Al-Mulk je bagi kita semua faham. Kita faham nanti mudah kita nak kenal dengan Allah, mudah kita nak rapat dengan dia, mudah kita nak rely on kepada dia. Ya. Nombor dua tuan-tuan dan puan-puan, kuasa ni cerita dia melibatkan turun naik. Turun naik. Allah SWT nak bagi tahu manusia kalau dia berkuasa pun dia ada expiry date.
Dia naik, lepas tu nanti dia akan turun. One day dia akan turun. Kalau dia tak turun kerana dia dijatuhkan, dia mungkin turun kerana apa? Dia dah sampai masanya. Sampai masa kena pencen sebagai contoh. Ataupun sampai masa yang betul-betul iaitu kita meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dia permanent. Dia permanent, ya. Kenapa Allah SWT kuasa dia permanent? Sebab Allah ni dia berkuasa bukan kerana dia diangkat. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kerana Allah ini disokong. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Allah ini memang begitu. Dia yang berkuasa, dia yang menentukan kuasa. Kalau kita tak sokong dia pun, dia tetap berkuasa. Kalau kita tak nak puji dia pun, dia tetap berkuasa macam tu juga. Dia permanent, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala selama ini berkuasa, tidak ada yang mengangkat, tidak ada yang menjatuhkan. Sebab itu dia kata dia itu ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa terhadap setiap sesuatu. Itu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi kita nak belajar apa impak perkataan al-mulk kepada kita bila kita baca surah ini. Impak nombor 3 ialah kalau kita faham tentang kuasa. Cerita tentang berkuasa ini, orang yang berkuasa ini, dia ada orang yang adil, ada orang yang zalim. Ini standard, tuan-tuan dan puan-puan. Manusia memang begitu. Ada orang, tuan-tuan dan puan-puan, bila dia berkuasa, dia gemar berlaku zalim. Contoh paling klasik dalam Al-Quran, Fir'aun. Kita dah baca perkara tu. Dia abuse power yang Allah SWT bagi pada kita. Ya. Power tends to corrupt. Dia akan merosakkan orang, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ada juga orang yang dapat kuasa, dia jadi orang paling adil. Contoh Nabi Sulaiman, contoh yang kita dapat tahu dalam Al-Quran. Tapi Allah SWT kata apabila dia berkuasa, dia akan menunjukkan kuasanya dalam keadaan bukan setakat adil, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia akan menunjukkan kuasanya dengan keadaan barakah. Barakah. Barakah ni apa, tuan-tuan dan puan-puan? Baik, kita kena faham ada satu lagi kefahaman kuasa. Kefahaman kuasa ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia melibatkan manajemen. Bila orang yang berkuasa, dia perlu menguruskan sesuatu. Menguruskan jabatan, organisasi, kerajaan, kampung, masjid, macam-macam lah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah SWT pun sebenarnya dia berkuasa, dia cakap. Dan dalam masa yang sama, dia sedang manage semua makhluknya. Dia sedang manage. It's all about management, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah SWT nak bagi tahu kepada kita, apabila dia manage kita, dia manage saya, dia manage tuan-tuan dan puan-puan, dia manage anak-anak kita, dia manage cucu-cucu kita. Semua makhluk yang dia boleh manage dengan sempurna. Bagaimana, tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh manage dengan sempurna? Cara Allah SWT manage dengan sempurna ialah dengan cara barakah. Apa maksud barakah, tuan-tuan dan puan-puan? Dekat sini baru kita masuk nombor 2 punya poin, ya, dalam ayat pertama. Tadi baru cerita al-mulk, sekarang ni kita cerita tabarakah pula. Tabarakah ini apa maksud dia, Ustaz? Tabarakah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dari sudut bahasa Arab, maksudnya ialah an-nama wa ziyadah. An-nama wa ziyadah ini maksudnya sesuatu yang sentiasa tumbuh dan bertambah dengan keadaan tak berhenti-henti. Maksudnya apa? Sesuatu perkara yang keep multiplying. Itu bahasa orang putih lah. Ya. Kalau gembira dia berpanjangan. Kalau rezeki dia bertambah dengan berpanjangan. Itu maksudnya barakah. Kebaikan yang keep multiplying. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis lah. Boleh tulis. Even kami pun tunjukkan dekat sini. So Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu apa, tuan-tuan dan puan-puan? Barakah ataupun ziyadatu fil khair, iaitu perkara baik yang sentiasa datang ke dalam kehidupan kita ini. Begitulah cara Allah SWT layan kita selama ini. Semua makhluk Allah SWT layan dengan barakah. Maknanya Allah SWT nak bagi tahu apabila Allah SWT kontrol ke semua perkara, dia boleh datangkan barakah kepada perkara yang kita tidak jangka barakah boleh sampai. Dalam hidup kita ni kita rasa tak mungkin benda ni kita boleh dapat. Tak mungkin perkara baik ni boleh datang dalam hidup kita. Allah SWT nak bagi tahu benda tu kalau kami nak bagi, kami boleh bagi. Kami boleh bagi. Ini antara manfaat yang ingin dinyatakan di dalam surah Al-Mulk. So manfaat dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Awal ayat nombor 1 ni Allah SWT nak bagi tahu kita sebenarnya begini. First, Allah nak introduce dirinya kepada kita. Allah SWT nak bagi tahu kita, dia ini siapa? Apa kemampuan dia?
apa yang sedang dia lakukan terhadap kita ni, waktu ni, setiap saat, setiap waktu ini. Dan jawapannya baru kita dapat tahu. Allah SWT yang control everything. Allah SWT control kita, jaga kita dalam keadaan barakah. Dalam keadaan sentiasa share perkara-perkara yang baik ke dalam kehidupan kita. So Allah SWT sedang melayani kita dalam keadaan yang sangat-sangat baik. So apa impact manfaat ni kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan? Ini baru ayat nombor 1 ni. Kalau kita faham betul-betul, macam ni cara Allah SWT layan kita. Orang yang faham begini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, dia akan rasa selesa. Itu perkataan dia. Dia akan rasa selesa nak bermuamalah dengan Allah SWT. Apabila ulama menyarankan kita lakukan sesuatu supaya hidup kita lebih hampir kepada ilahi, dia akan mudah nak buat. Dalam erti kata lain, kalau kita faham ayat ni betul-betul, nanti kita nak semayang lebih banyak pun kita menjadi lebih mudah. Benda tu kita rasa ringan. Nak bersedekah pun kita sedekah dengan laju, tuan-tuan dan puan-puan. Nak melakukan amal soleh ni tak rasa berat lagi dah. Sebab kita tahu bila kita melakukan amal soleh, kebaikannya tu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikannya tu sebenarnya untuk kita. Sebab Allah SWT beritahu banyak kali dalam Al-Quran, orang yang banyak melakukan amal soleh, kami akan layannya dalam keadaan kami tambahkan lagi kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Kebaikan yang bertambah dalam kehidupan inilah yang dipanggil sebagai barakah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nakkan hidup yang barakah, mudah saja. Kalau nak hidup kita ni berkat, mudah saja. Kita tengok diri kita ni dekat ke tidak dengan Allah SWT. Kalau kita patuh perintah dia, kita sayang dia betul-betul, kita yakin dengan dia, tawakal kepada dia, tawaduk kepada dia, tadarruk kepadanya, insya-Allah kehidupan kita akan menjadi satu bentuk kehidupan yang kita sendiri inginkan, kehidupan yang penuh berkah. Itu cerita tadabbur yang kita dapatkan daripada ayat yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita masuk di dalam ayat yang kedua, bunyinya begini. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Apa maksud ayat ini? Allah SWT nak bagi tahu kita antara kuasanya yang lain ialah dia ini telah mentakdirkan adanya mati, ya, mauta wal hayah, dan juga hidup. Tujuannya apa? Untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara orang yang dah diberi nikmat hidup ini, dia melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pemberi ampun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, apakah tadabbur kita dalam ayat nombor 2 ini? Ayat nombor 2 ini bagi saya sangat-sangat fantastik, tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat valuable information dia, ya. Sangat-sangat best. Baik, mari kita lihat. Mula-mula Allah SWT nak bagi tahu kita bahawa dialah yang mencipta mati dan juga hidup. Kemampuan Allah SWT ini, dia boleh menghidupkan, dia boleh mematikan, dan perkara ini sangat powerful, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebabnya seperti yang saya nyatakan tadi, kuasa yang sekadar sekarang ni kita tahu, ya, paling power pun mereka takkan dapat buat benda ni. Takkan dapat buat sampai ke tahap benda yang dah mati tiba-tiba boleh hidup balik, tak dapat. Kuasa itu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor 1, tuan-tuan dan puan-puan. Yang keduanya ialah Allah SWT nak bagi tahu kita ni awalnya mati dulu. Bukannya hidup dulu. Dia berbeza sikit dengan konsep yang kita faham selama ni. Betul tak? Kita faham selama ni kita ni hidup dulu baru mati. Sebenarnya tak. Mati ni sebenarnya maksudnya lain dia ialah tak ada. Kita ni start dengan tak ada dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu asalnya. Lepas tu sekarang kita ada. Nanti kita mati, kita tak ada balik. Tak ada kat dunia ni. Tapi nanti waktu tu kita hidup dalam dunia yang berbeza, iaitu alam barzah dan juga alam kiamat. Dan bila kita dapat tahu bahawa kita ni sebenarnya tak ada dulu, kemudian baru ada, ya, seolah-olahnya Allah nak bagi kita additional gift. Allah sayang kita, dia bagi kita peluang daripada tak ada tiba-tiba ada. Perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dapat rasa, dia dapat melahirkan rasa syukur. Terima kasih Allah sebab engkau bagi saya peluang hidup sebagai manusia. Hidup sebagai manusia, ya. So itu yang pertama. Yang keduanya, ulama cuba nak memahami
dalam ayat ini kenapa disebut dahulu perkataan mati kemudian perkataan hidup? Tadi saya ada bagi tahu beberapa poin dia. Ulama cuba tambah lagi supaya kita dapat memahaminya dengan kefahaman yang lebih jelas. Kata ulama, apabila dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu yang kita ni start mati dulu, lepas itu baru hidup, indirectly Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kita hidup lepas mati lebih penting daripada kehidupan kita sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala nak tekankan kehidupan akhirat itu lebih penting untuk kita risaukan daripada kehidupan dunia sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, nak dorong mindset kita supaya kita ini lebih banyak mengejar perkara yang bernilai lepas kita meninggal berbanding kita banyak mengejar perkara yang bernilai waktu kita hidup. Kenapa? Kita mesti tanya kenapa, ya. Bukan tak penting yang sekarang ni, penting. Tapi sebenarnya Allah SWT nak bagi tahu tentang hakikat kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni bila saya cakap saya ni hidup, Allah SWT kata hampa ni bila sekali kami cipta, hampa ni sebenarnya akan hidup selama-lamanya. Dalam arti kata apa yang hidup selama-lamanya? Ruh kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ruh kita sebenarnya. Ruh kita ni bila ada, tuan-tuan dan puan-puan, lepas itu dia ada lagi sampai bila-bila. Yang berbeza hanyalah dia punya dunia saja berbeza. Alam sahaja berbeza. Sekarang kita berada di alam dunia. Sebelum ni kita berada di alam barzah. Alam barzah, minta maaf ya. Sebelum ni kita berada di alam rahim ibu. Kat situ tak lama, 9 bulan ya tuan-tuan dan puan-puan, 10 hari lebih kurang. Sekarang kita berada di alam dunia. Alam dunia ni jaga kesihatan paling lama pun kita boleh hidup paling lama tuan-tuan dan puan. Maybe 90 tahun, 100 tahun. Lepas tu kita meninggal dah tuan-tuan dan puan. Bila meninggal ya kita masuk dalam satu alam baru namanya alam barzah. Yang mati tu apa ustaz? Yang mati tu badan kita. Roh kita hidup tapi dia masuk dalam alam lain. Alam barzah dia ada rules dia yang berbeza. Dan alam barzah ni tak tahu berapa ribu tahun tuan-tuan dan puan. Selagi belum berlaku kiamat, selagi itulah kita duduk dekat situ. Dan cara nak selamat kat situ macam mana? Mesti kita risau kan. Oi, lama duduk dekat situ. Lagi lama daripada hidup dekat sekarang. Tu tadi surah Al-Mulk awal dah bagi tahu. Nak selamat daripada azab kubur, nak bagi sana sihat, banyak baca surah Al-Mulk. Dan kemudian ada satu lagi alam. Alam yang satu lagi inilah permanent tuan-tuan dan puan-puan, iaitu alam akhirat. Dekat sana tak ada expiry date. Di sini ada expiry date. Jadi Allah SWT nak bagi tahu lebih baik kita fokus kepada ni. Bagaimana nasib kita kepada alam yang lebih panjang, yang lebih permanent berbanding alam yang sekarang, kata Allah SWT ya. Nak ajar mindset kita supaya apa yang kita kejar sekarang biarlah ia worse untuk kehidupan yang dua lagi tu. Gitu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan ya, yang kita boleh belajar. Itu cerita dia. Hidup di dunia ini temporary, hidup di sana nanti permanent ya. Maksudnya lebih mudah ialah siapa yang mati, dia mati tu tak sempat bertaubat, nanti hidup dia nanti di dalam alam permanent, dia duduk di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Dia jadi bahan bakar kepada api neraka ya. Itu yang kita tak mau, itu yang kita ingin elakkan. Kemudian kita lihat lagi kalimah liyabluwakum. Liyabluwakum ini maksudnya apa? Allah SWT nak uji kita. Sebenarnya ayat ni nak beritahu macam ni. Allah SWT bagi kita peluang untuk hidup, lepas tu meninggal, lepas tu hidup balik. Ya, ini peluang yang sangat-sangat mahal ni tuan-tuan dan puan. Kenapa? Kenapa Allah bagi kita hidup sekarang? Di sini jawapannya Allah SWT kongsi. Liyabluwakum. Cerita hidup lepas tu mati ni sebenarnya Allah SWT nak uji kita. Liyabluwakum tu maksudnya Allah nak uji. Itu maksud dia tuan-tuan dan puan. Hidup kita sekarang semua sebenarnya ujian. Dalam erti kata lain, exam. Kita tak faham kan ujian, kita sebut examination, kita faham. Semua hidup kita ni semua exam tuan-tuan dan puan. Kalau hidup kita sekarang ni Allah bagi sihat. Sihat tu nikmat ke? Belum tentu. Sihat tu sebenarnya exam. Kalau Allah bagi kita sakit, sakit tu sebenarnya Allah SWT nak bagi kita uji, kita marah kepada kita ke? Belum tentu. Sakit tu sebenarnya ujian. Ya. Jadi ustaz dah baik ke? Belum tentu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ustaz ni pun sebenarnya bahaya juga. Dia ujian. Kalau kita ni hidup kita tuan-tuan dan puan susah, adakah susah itu maksudnya Allah SWT tinggalkan kita? Tak. Itu sebenarnya ujian. Hidup kita senang tuan-tuan dan puan-puan. Everything look nice. Adakah itu nikmat? Belum tentu, kata Allah SWT. Itu pun ujian.
Maknanya serba-serbi dalam kehidupan kita, sama ada hidup kita di atas ataupun di bawah, semua itu pada kacamata Allah Subhanahu Wa Taala semuanya ujian. Allah nak tengok tuan-tuan dan puan-puan, ilmu banyak ujian, tak ada ilmu pun ujian. Pandai baca Quran pun ujian, tak pandai baca Quran memang lagi teruk ujian. Apa maksud ujian ni tuan-tuan dan puan-puan? Allah SWT nak test kita. Nak test bagaimana kita menyikapi kehidupan. Bagaimana perangai kita waktu kita senang, bagaimana perangai kita waktu kita susah. Cara kita ingat Allah SWT masa senang dengan masa susah sama ke tidak? Allah SWT nak tengok tuan-tuan dan puan-puan. Hidup kita ni kata ulama Allah bagi similar opportunity. Facilities dia tu pun sama. Dalam surah Asy-Syams pun ada menyatakan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bila kami bagi manusia ni hidup, kami bagi dia dua jalan, ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia nak buat baik pun boleh, dia nak buat tak baik pun boleh. Ada orang yang ambil full advantage nak buat baik betul-betul. Contoh zaman awal-awal Islam dulu, ada karakter yang betul-betul jahat, ada karakter yang alhamdulillah baik. Contohnya siapa? Umar dengan Abu Jahal. Yang Sayyidina Umar, tuan-tuan dan puan-puan, dia ambil opportunity nak jadi baik. Dia sendiri yang ambil decision, banyak nikmat dia dapat, dia nak bantu Islam. Ada seorang lagi nama dia Abu Jahal. Dia sendiri yang buat pilihan. Dia sendiri buat pilihan, dia nak lawan Rasulullah SAW. Dua-dua ni ada potensi, tapi seorang ambil baik, seorang ambil tak berapa baik. Kita pun tahu kat mana perakhiran kedua-duanya tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya apa? Kita hidup ni setiap saat, tak kira siapa pun kita, ya, semuanya ujian. Semua ada exam. Dan exam waktu kita hidup ini kata ulama, dia lebih susah daripada exam yang kita hadapi waktu kita sekolah. Sebab apa? Sekolah tu kadang-kadang exam SPM tu sekali ya tuan-tuan dan puan-puan. Paling kuat pun cikgu bagi ujian bulanan. Betul tak? Tapi dalam hidup kita ni Allah uji kita, Allah bagi kita exam tiap-tiap saat. Tiap-tiap saat. Jadi orang yang sentiasa pemikiran dia hidup ni Allah sedang exam dia. Allah sedang uji dia. Apa baiknya? Baik dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan sentiasa alert. Dia akan sentiasa alert. Bahasa agama dia sentiasa bertakwa. Dia berhati-hati. Sebab dia tahu nanti kalau salah markah tolak. Oi bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau markah tolak, oh bahaya. Nanti tak dapat masuk universiti. Itu dalam dimensi sekolah. Tapi dalam dimensi kehidupan kita ni tak dapat nak masuk syurga. Benda ni lagi mahal tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia akan hati-hati. Cakap dia akan hati-hati. Apa yang dia dengar dia akan hati-hati. The way dia spend duit dia akan hati-hati. The way dia memilih rezeki, lagi dia hati-hati. The way kita membesarkan keluarga, membesarkan anak, semua kita akan hati-hati. Waktu kosong kita, apa yang kita spend, semua kita hati-hati. Kita tak nak apa yang kita spend nanti mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedaran ini tuan-tuan dan puan, maknanya apa? Kita sentiasa alert, berhati-hati, dan setiap kali kita buat sesuatu perkara, kita akan buat yang terbaik. Perkara inilah yang Allah SWT mahukan. Orang yang masuk exam, dia try nak score markah 95 ke atas, markah 100. Dalam ayat ini dia panggil apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami test kamu, kami bagi kamu hidup, kami bagi nikmat, kami bagi ujian. Dua-dua tu kami bagi selang-seli. Macam kita buat exam kat sekolah, tuan-tuan dan puan. Soalan 50, ada mudah, ada susah. Betul tak tuan-tuan dan puan? Mana mudah kita relax, mana susah berkerut kepala kita. Sebenarnya sama juga. Kenapa perkara ni ada? Dia nak bagi kita prepare supaya kita prepare yang terbaik. Ahsanu amala, ya. Apakah maksud ahsanu amala tuan-tuan dan puan-puan? Ada saya tunjuk dekat depan ni, the best. Allah SWT nak bila setiap kali kita melakukan urusan kerja ataupun kita deal dengan sesuatu ataupun kita ini diberi tanggungjawab, bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab tersebut? Allah SWT tidak suka kalau kita melakukannya dalam keadaan cincai-cincai. Tak suka tuan-tuan dan puan. Allah SWT tak prefer kalau kita melakukan amal soleh, kita lakukan amal soleh dengan perkara yang kecil-kecil, buat ala kadar. Allah SWT tak suka. Benchmark yang Allah SWT nak letakkan, ya, ialah ahsanu amala, the best.
kerja, urusan, amal soleh ini biarlah kita lakukan dalam keadaan yang paling baik, yang berkualiti paling tinggi. Itulah dasar kefahaman orang yang ada takwa di dalam hatinya. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Dari sudut hati kita ni, kita sentiasa menata hati, kata ulama. Allah SWT nakkan orang yang ada perasaan takwa ini, dia sentiasa cek hati dia. Hati dia ni bersih ke tidak? Bila melakukan amal soleh, ada ke tidak perasaan riak, nak besar diri, nak menunjuk dan sebagainya. Kalau dia ada perasaan tersebut, dia ada perasaan dia nak cek. Dia nak avoid semua perangai-perangai besar diri, ya, ataupun riak, sum'ah dan sebagainya tu. Dia sentiasa jaga hatinya daripada perasaan tersebut. Orang ini, kata Allah SWT, dia pass exam. Gitu. Yang keduanya ialah Allah SWT nak tengok sangkaan kita. Macam mana persepsi kita terhadap Allah SWT bila dia bagi nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT nak tengok bagaimana persepsi kita terhadap dia bila kita susah pula. Waktu kita senang, kita bersyukur ke tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita susah, adakah kita ini bersabar, masih yakin, masih pandang positif kepada dia ataupun tidak? Semua ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT nak tengok satu-satu. Kalau kita dapat nikmat, ni contoh je, saya tak kata sesiapa. Ini contoh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita dapat nikmat, kemudian kita rasa, saya dapat nikmat ni sebab I deserve it. Saya deserve dengan nikmat ni. Sebab apa? Tadi saya belajar betul-betul. Memanglah saya dapat 9A, 10A. Kalau ada pemikiran tersebut tuan-tuan dan puan-puan, kita walaupun nampak berjaya, tapi hakikatnya sebenarnya dalam exam besar Allah SWT kita dah gagal. Gagal sebab apa? Kita dah kurang bersyukur tuan-tuan dan puan-puan. Dan kebalikannya pula ialah kalau waktu kita susah. Waktu kita kena penyakit, bagaimana hati kita? Macam mana pandangan kita terhadap Allah SWT? Ya, dalam keadaan kita rugi dan sebagainya, adakah kita menanganinya dengan sabar? Dengan dalam keadaan kita masih berpositif kepada Allah SWT. Baik-baik, hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang waktu dia susah pun, dia susah dalam waktu hidup di dunia, dalam masa yang sama pun di sisi Allah SWT dia gagal. Sebab apa? Dia banyak mengeluh, banyak menyalahkan kehidupan, banyak menyalahkan takdir dan sebagainya. Orang ini pun sebenarnya gagal exam Allah SWT. So apa yang kita nak ialah tuan-tuan dan puan-puan, tak kiralah keadaan kita ini dalam keadaan diberi nikmat ataupun mungkin diuji dengan sedikit ditarik nikmat, semuanya ini tuan-tuan dan puan-puan kita hadapinya dengan warak dan ikhlas, insya-Allah, ya. Itulah kejayaan. Apabila kita dapat mentadbir kehidupan ini dalam keadaan syukur dan juga sabar, itulah maksud kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya ayat ini mengatakan wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan yang Maha Aziz. Aziz itu maksudnya perkasa, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada siapa pun boleh challenge dia. Itu maksud aziz. Tak ada siapa pun kalau nak lawan dia, nak boleh menang tu tak mungkin, tuan-tuan dan puan-puan. Tak mungkin. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala ini dia Maha Perkasa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa huwal azizul ghafur. Apa maksud aziz, tuan-tuan dan puan-puan? Aziz ini maksudnya Maha Perkasa. Perkasa ni dalam erti kata mudah kita faham. Kalau kita nak berlawan dengan somebody, nanti ada seorang yang kalau kita lawan memang confirm kita tak boleh menang. Memang tak boleh menang. Dan orang itu kita panggil apa? Aziz. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan aziz. Allah ini Al-Aziz. Dia ini maha berkuasa. Tidak ada mana pun kuasa yang kalau nak challenge dia boleh mengalahkan dia. Tak mungkin, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya ayat ini nak beritahu apa? Allah ini maha perkasa. Dia ini kalau dia mengazab, dia boleh bagi kita azab yang kita memang tak boleh nak tahan, tuan-tuan dan puan-puan. Dia nak rendam kita dalam neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Waktu tu tak ada siapa pun nak boleh selamatkan kita. Benda tu takkan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Itu maksud aziz. Ghafur pula maksudnya apa? Allah SWT ini dalam masa yang sama, dia ini maha pengampun. Dia maha pengampun. Dia sentiasa tunggu, tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni, hamba-hambanya mana nak minta ampun. Dia tunggu, tuan-tuan dan puan-puan.
ya. Dia tunggu dan dia memang nak bagi pintu taubat kepada hamba-hambanya, ya. Allah nak bagi kita peluang untuk delete semua dosa kita dengan taubat dan juga istighfar. Ada hadis kita semua tahu bahawa Rasulullah SAW menyatakan Tuhan itu datang sepertiga dunia. Sepertiga malam, minta maaf, ke langit dunia. Dia datang, dia tengok siapa yang ada waktu dia bangun malam, dia semayang, lepas tu dia minta ampun. Memang waktu ni Allah SWT kata, saya nak bagi ampun semua dosa-dosa hamba dia. Maknanya Tuhan tu walaupun dia kuat perkasa, tapi dia baik kepada kita. Dia baik kepada kita. So apa hikmahnya tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya Allah SWT nak bagi tahu kita macam ni. Kita ni dengan Tuhan, kita tak boleh nak sombong. Tak boleh nak sombong macam kita dengan manusia. Dalam erti kata lain, kita tak boleh nak buat hidung tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu kita buat salah, kita buat salah, kita cepat-cepat minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Tuhan ni kita kena pandai bawa diri, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Apa yang Tuhan cakap semua betul. Apa yang Tuhan kata salah, semua salah walaupun kita rasa betul. Itu maksudnya yang pertama. Yang keduanya ialah dalam ayat ni kenapa Allah SWT dahulukan Al-Aziz kemudian baru cerita Al-Ghafur? Sebenarnya Allah SWT nak ingatkan kita, ya, waktu deal dengan Allah SWT, kita kena beribadat sungguh-sungguh. Kena buat benda ni, take it seriously. Tak boleh nak buat dalam keadaan ragu-ragu, sikit-sikit. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau dia marah, naya kita. Tu maksudnya Al-Aziz. Tapi dalam masa yang sama dia cakap dia ni Ghafur, ya. Dia akan ampunkan hamba-hambanya yang mereka ini bila melakukan amal soleh, mereka nak buat dah yang terbaik dah. Tapi kadang-kadang masih ada lagi kesilapan. So perkara yang buat silap, walaupun try the best ini, Allah SWT kata tak apa, yang tu semua kami akan ampunkan. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, hikmah yang kita perolehi daripada tadabbur wa huwal azizul ghafur. Pernahkah ketika mengaji anda tak faham hukum tajwid? Kemudian apabila anda baca buku tajwid, makin keliru anda dibuatnya. Kami ingin kongsikan solusi yang lebih mudah. Set buku tajwid FKT, Formula Kuasai Tajwid, membantu anda memahami ilmu tajwid secara lebih tersusun. Dengan buku yang pertama, Mudahnya Ngaji Tajwid, membahaskan ilmu tajwid penting dari asas hinggalah ke tahap yang lebih tinggi agar anda memiliki kefahaman yang menyeluruh tentang ilmu tajwid Al-Quran. Buku yang kedua, 56 Soal Jawab Tajwid, membincangkan 56 jawapan kepada persoalan yang sering ditanya oleh masyarakat awam yang menyebabkan mereka selama ini keliru tentang ilmu tajwid. Dan apabila anda membaca jawapannya, anda pasti merasai ilmu tajwid sebenarnya lebih mudah difahami. Buku yang ketiga, 54 Tips dan juga Trik Mudah Kuasai Ilmu Tajwid Al-Quran, menyediakan shortcut kepada anda untuk lebih mudah mengecam ilmu tajwid ketika anda mengaji sendirian di rumah mahupun ketika anda sedang bertadarus bersama rakan-rakan anda. Buku yang keempat, Tajwid Mantap, membantu anda membaca surah amalan harian seperti surah Sajadah, surah Al-Mulk, surah Yasin dan sebagainya, serta surah-surah pendek daripada juz amma seperti surah Ad-Duha, An-Nas, Al-Falaq dengan tajwid yang lebih tepat dan juga teratur, kerana buku ini ada memberitahu keseluruhan bentuk-bentuk kesilapan yang sering masyarakat awam lakukan, dan kami menyediakan MP3 untuk anda mengetahui cara membacanya dengan lebih tepat. Untuk mendapatkan set FKT dengan diskaun 30% off, sila WhatsApp kod ini dan hantarkan kepada. Nak buku tajwid paling mudah faham? Dapatkan FKT. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita akan cuba memahami tadabbur ayat yang ketiga pula daripada surah Al-Mulk. Ayat yang ketiga ini bunyinya begini. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Sadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT memberitahu kita, Dia yang mencipta 7 petala langit berlapis. Engkau takkan lihat sebarang ketidakseimbangan, kelemahan dalam ciptaan tersebut. Farji'il basar. Kalau engkau rasa ragu nak cek balik second time, no problem. Kamu tidak akan temui sebarang futur yang ada di dalamnya. Baik, sebenarnya apa yang Allah SWT nak inform kepada kita? Dan apa relation ayat ini dengan ayat sebelumnya? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok begini, kata Tok Guru kami. Surah Al-Mulk ini, dia start ayat yang pertama tadi, dia cerita tentang apa kemampuan Allah SWT. Dia nak bagi kita yakin berurusan dengan dia. Itu main point dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia beritahu kepada kita power dia macam mana. Dia beritahu ke semuanya. Dia beritahu kita tadi dah, ya. Dia layan kita dalam keadaan tabarok, dia ini maha berkuasa, ya. Kemudiannya dia sebenarnya dia beritahu objektif kenapa dia cipta kita, ya, cipta kita apa? Dia nak tengok kita ni buat baik ataupun tidak. Dan kemudiannya Allah SWT introduce lagi. Dia ada 2 power yang bertentangan. Satu yang pertama Aziz dan yang keduanya apa? Ghafur. So hati-hati, ya, jangan kita langgar Aziznya Allah SWT, dan juga dalam masa yang sama cepat-cepat kita cari sifat Ghafurnya Allah SWT. Dan kemudian Allah SWT dalam ayat nombor 3 ni, Allah nak tunjuk bukti. Allah nak tunjuk bukti tentang bagaimana cara dia melayani makhluknya yang lain. Dan apabila makhluk ini dia sentiasa hidup dalam keadaan full tawakal, penuh patuh kepada Allah SWT, apa impaknya kepada kehidupannya. Dan ini bukti dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini buktinya. Supaya apa? Dia nak kita yakin. Dia nak kita yakin, kata Allah SWT, kami bila sebut kami ini ada power tabarak, kami bukan main-main. Cuba tengok, ada satu makhluk kami, nama dia apa? Sab'a samawatin tibaqah. Apa maksud sab'a samawatin tibaqah ini, tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya ialah, cuba tengok langit. Depan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita duduk luar, kita nampak yang paling luas terbentang tu atas kita, langit, tuan-tuan dan puan-puan. Sab'a samawatin tibaqah. Langit itu ada 7 lapis, kata Allah SWT. Dan kita perlu faham, langit ini dia bukan sekadar langit awan yang kita nampak itu saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kata ulama, langit sebenarnya yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang dimaksudkan ialah langit yang kita panggil sebagai universe, angkasa raya. Dalam kata lain ni, tuan-tuan dan puan-puan, ni dia angkasa raya. Ini pun sebenarnya baru sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita kata apa? Sistem solar kita ni. Bumi dekat mana? Ni bumi, tuan-tuan dan puan-puan. Ini matahari. Lepas tu ada planet-planet lain yang saya pun tak ingat sangat nama dia. Ya, saya tunjuk boleh ni, tuan-tuan dan puan, anak saya punya. Tunjuk boleh, tapi ingat pun tidak. Tapi dulu pernah kita belajar sains, nak bagi tahu betapa luasnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah SWT kata, cuba tengok langit. Langit ni, tuan-tuan dan puan, first kita nampak apa? Kita nampak awan. Awan ni punya hebat, Allah SWT boleh bagi dia terapung tanpa tiang, tuan-tuan dan puan, tanpa tongkat. Dia terapung tak jatuh siapa-siapa pun, walaupun hakikatnya dia sebenarnya sangat berat. Bumi ni, tuan-tuan dan puan, kita sekarang ni cinonet dalam ni, tuan-tuan dan puan, tak nampak apa-apa pun. Hakikatnya bumi ni sebenarnya sangat berat. Dan dia sedang bergerak, ni nak bagi tahu. Dia sedang bergerak. Even matahari ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, dia sedang bergerak. Benda yang berat ini, apabila Allah SWT jaga dia dalam keadaan tabaraka, semuanya perfect, tuan-tuan dan puan-puan. Semuanya perfect. Setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan, bumi mengelilingi matahari dengan dalam keadaan orbitnya yang cantik. Tak pernah pun dia ke belakang, tak pernah dia pun dia ke depan. Maknanya apa? Allah SWT dah tunjuk depan mata kita. Kalau kita mengkaji langit ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok bahawa bumi, bila dia ikut perintah Allah SWT, apa perintah dia? Allah bagi dia perintah, bumi kena pusing matahari sampai hari kiamat.
Dan pusingannya tu pula ada orbitnya tersendiri. Jangan pula pandai-pandai nak pinjam pula planet apa. Contohnya lah Uranus sebagai contoh. Planet nak pinjam jauh sikit tak boleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia ada orbit dia sendiri dan semua planet ini dia ikut perintah Allah SWT. That's why depa tak pernah berlanggar, tak pernah jatuh, tak pernah gugur, semua tak pernah. Hidup depa ni perfect sebab ikut perintah Allah, dan perfect itu yang dipanggil sebagai tabaraka tuan-tuan dan puan-puan ya, iaitu perkara baik sentiasa datang kepada makhluk-makhluk ini apabila mereka menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala ya. So Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan ini contoh kebaikan kalau kita ikut betul-betul orbit kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bumi, bintang, semuanya ini ada orbit dan mereka patuh pada orbit. Manusia ada orbit ke tidak? Kita pun ada orbit. Orbit kita ialah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mengikut betul-betul Al-Quran, ikut betul sunnah Rasulullah SAW, hidup kita akan baik macam makhluknya yang sedang dia nak tunjukkan kepada kita sekarang, iaitu apa? Ni alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dan Allah SWT siap bagi tahu kita tuan-tuan dan puan-puan, punyalah baik, punyalah sempurna kebaikan yang Allah SWT berikan kepada sab'a samawatin tibaqa. Bukan sekadar ni ya tuan-tuan dan puan, ni contoh ya. Ada banyak lagi. Universe ni sangat besar tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu baru orang cakap satu baru tu, baru satu lapis. Semuanya perfect tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kan Tuhan berani cabar kita. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kalaulah kot-kot kita cuba nak cari kelemahan, mungkin dia ni ada kelemahan kot, saya rasa ya. Kita cuba nak carilah kelemahan dalam engineeringnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari mungkin skru ada longgar ke ya. Kita cuba nak cari ni mungkin lagi 3 tahun dia tiba-tiba jatuh ke, dia lari sikit dia punya orbit ke. Kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Kalau hampa semua nak check lah, nak cari QC dia, nak tengok spek dia betul ke tidak, kata Tuhan, dengan Tuhan tak payah check lah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Semua yang kami buat semua perfect, specification semua cantik, tak perlu nak pantau-pantau. Ini Allah SWT bagi jaminan tuan-tuan dan puan-puan. Allah bagi jamin dekat kita, bukti yang Tuhan bila tunjukkan kuasa, semuanya hebat, semuanya perfect. Sehingga kan Allah SWT kata apa? Farji'il basar. Apa maksud farji'il basar? Kalau tak percaya pergilah cek. Kalau tak percaya pergilah cek. Hal tara min futur. Nak cari defect ya, nak cari kelemahan ya, nak tengok ada sumbing ke, ada skru longgar ke, cuba cari, kata Allah SWT. Hampa semua takkan jumpa. Even kata Allah SWT, kalau makin cek, semua akan menjadi lebih baik tuan-tuan dan puan-puan. Di mana? Kita tengok ayat seterusnya. Ayat seterusnya kata Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa? Kalau kamu semua cuba nak cek angkasa kami ini, cuba nak tengok ciptaan kami ini ada ketidaksempurnaan, yang kamu akan temui ialah makin banyak nikmat sebenarnya. Jom kita tengok tuan-tuan dan puan-puan ya. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kalau nak cuba cek lah, pergilah cek, tak ada masalah. Sebab setiap kali kita cek, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang qalib ilaikal basaru khasi'a. Maksudnya apa? Kita akan rasa letih. Kita akan rasa kecil. Kita akan rasa lemah. Kita sedang takjub tuan-tuan dan puan-puan ya. Bila kita cek banyak kali, yang kita jumpa bukan kelemahan. Yang kita akan temui ialah makin banyak nikmat sebenarnya. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, angkasa ni. Kita kalau mula-mula first layer kita cek, kita akan jumpa apa? Teknologi canggih yang dipanggil sistem pengairan. Maknanya air kita ni macam mana dia berputar.
Kita semua tahu air kita ni daripada sungai dia akan naik, ada satu sistem dia akan jadi awan ni pula bergerak, bila dia dah berat dia turun balik. Sistem ni daripada dulu sampai sekarang berjalan dengan baik tuan-tuan dan puan-puan. Itu first layer kita check. Second layer kalau kita nak check balik, kita akan dapati, rupa-rupanya kita ni ada ozon tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada apa? Ada lapisan-lapisan yang protect kita daripada sinar-sinar. Maknanya ada shield sebenarnya yang protect kita daripada sinaran-sinaran yang tak sepatutnya, yang mana kalau kita kena, habis kita. Ini sebenarnya sistem perlindungan yang Allah SWT bagi kita. Dahsyat. Lepas tu pula antaranya tuan-tuan dan puan, ada satu sistem yang sangat sempurna, namanya sistem angin tuan-tuan dan puan. Angin ini bila dia ada dalam kita punya udara kita sekarang ni, bila ada satu nikmat Allah yang kita panggil sebagai angin, ia membolehkan apa? Kapal terbang yang berat tu pun boleh terbang tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada angin. Ini orang yang belajar sains, depa tahulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Depa tahu ya. Dan bila kita kaji lagi next tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa apa pula? Kita akan jumpa teknologi yang kita panggil sebagai teknologi wave. Ini saya tak pandai sangat, minta maaf kalau saya salah terang. Tapi benda ni ada. Kita boleh gunakannya untuk sistem telekomunikasi. Ya Allah, nak sebut pun payah tuan-tuan dan puan-puan ya. Semua ini ada. Kita tak nampak tapi ia ada. Dan kita boleh pergunakan teknologi tersebut sampaikan kita ni ada handphone, kita boleh borak dengan anak kita yang duduk dekat London macam borak sebelah-sebelah. Ini semua siapa yang bagi nikmat ni? Allah Subhanahu wa taala. Kaji lebih jauh, ini cerita tentang bintang-bintang pula tuan-tuan dan puan-puan. Semua ada maksud, ada petunjuk arah yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala ada kurniakan di sebalik semua ciptaan-ciptaannya yang kita lihat setiap hari ya. Dan inilah yang dinyatakan dalam ayat yang keempat ya. Kalau kita makin banyak kaji, sebenarnya kita ini akan makin wow dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Para saintis, orang yang ada ilmu sains, sepatutnya apabila mereka lebih banyak mengkaji segala ciptaan Allah SWT ini, mereka sebenarnya akan lebih cepat jatuh cinta, takjub dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itu yang dinyatakan ya, yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan perbahasan kepada ayat yang kelima yang bunyinya begini. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dia sambung cerita sebelumnya. Cerita Allah Subhanahu Wa Taala sedang tunjukkan kepada kita bukti betapa berkuasanya dia, itu yang pertama. Yang kedua, bukti betapa perfectnya bila dia buat kerja. Itu nombor dua. Perfect dalam arti kata apa? Barakah. Barakah ini maksudnya apa? Kebaikan demi kebaikan sentiasa bertambah ke dalam kehidupan makhluk yang sentiasa ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarangnya Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan lagi apakah benefit yang ada pada sama ini yang kita sedang lihat, sab'a samawatin tibaqa ini. Dan ayat ini bagi tahu, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sama ini ada 7 tadi. Kita dah belajar dalam ayat sebelum ni ya. Sab'a samawatin tibaqa. Rupanya langit ini, universe ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 7 lapis. Dan yang kita tengok selama ni, yang kita tengok pakai teleskop yang kita rasa dah jauh dah tu tuan-tuan dan puan, yang kita nampak berkelip-kelip bercahaya tu, rupanya baru first layer. Sama ad-dunya. Baru first layer, universe yang baru first layer tu, yang kita teroka dengan kecanggihan ini pun baru first layer. Dan yang first layer ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami zayyannakan. Apa maksud zayyanna? Kami bukan sekadar bagi dia ni semua elok, kami bagi dia cantik. Seolah-olahnya Allah SWT tabur dengan lampu-lampu. Berkelip-kelip dia malam-malam. Kita tengok pun hati kita boleh riang.
Tapi yang ni kena keluar lah malam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kena tengok. Nanti hati kita pun riang sebab kecantikannya itu boleh menggembirakan kita. Tengok samak ini, tengok universe ini malam-malam tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa ceria. Rupa-rupanya di sebalik penciptaannya yang begitu hebat ini, yang ada banyak teknologi ini, Allah SWT tak lupa nak entertain kita. Itu perkataan dia. Allah ni nak bagi tahu bila dia buat sesuatu perkara, memang dia bagi semua cun. Semua best tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang best, dalam masa yang sama Allah SWT nak bagi tahu kita ada satu fungsi yang ada di dalam universe yang kita tengok tiap-tiap hari ni. Fungsi ini kita tengok pakai teropong apa pun kita takkan nampak. Sebab ini merupakan fungsi gaib khas untuk makhluk gaib. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Maknanya apa? Allah SWT nak bagi tahu ya, kadang-kadang kita nampak meteor dan sebagainya berkelip-kelip laju-lajunya. Rupanya fungsinya ialah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ia dijadikan sebagai alat perejam syaitan. Alat perejam syaitan. Ni maksud dia tuan-tuan dan puan. Ni rejam sampai putih tadi tuan-tuan dan puan ya. Ni lastik contoh ya, kita nak rejam. Masa kita kecil-kecil dulu kita banyak belajar macam tu. Tapi itulah juga fungsi lain bagi bintang-bintang yang kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Nak dijadikan sebagai alat untuk merejam syaitan. Kenapa? Kita mesti nak tahu, betul tak? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kita dapat tahu jawapannya kalau kita baca surah Jin. Dalam surah Jin, Allah SWT dah beritahu, setan dan juga jin, mana yang nakal-nakal, jahat-jahat tu tuan-tuan dan puan-puan, dia kadang-kadang dia try nak naik kepada langit ni. Sebab apa? Dia nak cuba curi berita future tense, akan datang daripada punya berita daripada penduduk langit, iaitu para malaikat ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan, malaikat ni ya, bila depa nampak ni semua ni, dia fire. Dia fire dengan misal dia tuan-tuan dan puan-puan. Misal dia yang kita tengok ni, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin ya. Semuanya itu tuan-tuan dan puan ada disebut oleh Al-Quran. Panahan api yang digunakan untuk memanah iblis, syaitan, jin-jin ini, kalau mereka nak curi berita-berita gaib. Kenapa mereka nak curi? Sebabnya begini tuan-tuan dan puan-puan. Jin dan juga syaitan ni dia makhluk halus. Tapi dalam dunia mereka ni lebih kurang sama macam manusia. Maksudnya apa? Mereka ni hidup ada kelompok masing-masing, ada bangsa-bangsa tertentu. Seolah-olahnya ada bangsa jin Melayu, ada bangsa jin orang putih sebagai contoh. Nak bagi kita faham. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dia pun ada lelaki, dia ada perempuan, ada yang menikah, ada yang bujang, ada yang kafir, ada yang Islam. Jin ni cerita dia macam tu. Dan ada jin-jin ini tuan-tuan dan puan-puan, dia naik ke langit, dia nak curi berita-berita gaib. Sebab apa? Dia nak bagi tahu berita-berita gaib ni kepada dia punya anak buah. Siapa anak buah dia tuan-tuan dan puan-puan? Informasi ni dia nak bagi tahu tok bomoh, tok dukun yang kadang-kadang ada orang jumpa. Bila ada problem dia pergi jumpa tok bomoh dan sebagainya, tolonglah cari barang saya ni, dah 4 minggu hilang ni. Saya ada loket emas punya mahal dulu ni, moyang saya bagi. Tiba-tiba hilang, boleh tak tolong tengok-tengok, tolong tilik-tilik. So dukun ni tilik padahal dia tak tahu apa-apa, tapi ada geng dia bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ni jadi jin-jin ni tadi. Jin tu pun tak tahu apa, tapi dia cuba nak curi. Dan sekarang bila dia nak curi, dia kena panah. Dia kena lastik tuan-tuan dan puan-puan, dia kena lastik. Dan seeloknya wajib untuk kita menghindarkan daripada kalau ada masalah jumpa tok-tok dukun, tok-tok bomoh yang tak bertauliah ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia melibatkan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Depa ni dia nak bagi tahu kita betul tu pun sipi-sipi ya. Yang tipu tu ada 1000. That's why kita kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi sekarang ni kita dapat tahu daripada ayat yang kita baru belajar, iaitu apa? Ayat yang kelima ini, Allah SWT sebenarnya nak tunjukkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, fungsi bintang-bintang yang selama ni kita lihat setiap malam, dia ada banyak fungsi ya. Yang kita nampak apa? Yang kita nampak sebenarnya, yang banyak kita nampak, dia ni petunjuk kepada perjalanan. Ya, kan sekarang ni teknologi Waze kita tu pun, GPS kita tu pun tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya berpandukan juga tu satelit-satelit yang berada dekat langit, betul tak ya? Dan dalam masa yang sama Allah SWT hias cantik-cantik. Dia nak bagi kita suka, nak bagi kita gembira, dan pada masa yang sama kita tak perasan dia sebenarnya
menjadi satu sistem perlindungan nak protect kita daripada jin-jin ini. Kalau dia nak curi berita-berita gaib, mereka ni dah tak dapat nak tembus. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kita, itu antara maksud barakah. Tuhan ni bila nak bagi kebaikan kepada manusia, Tuhan dah sediakan semua angle ada. Selain daripada banyak manfaat, Tuhan buat apa? Buat dalam keadaan cantik, dalam keadaan menarik. Allah SWT dalam masa yang sama ada juga letakkan manfaat yang kita tak boleh detect, tapi ia boleh berfungsi kepada makhluk-makhluk gaib. Semua Allah SWT dah bagi kita, tuan-tuan dan puan-puan, nak tunjukkan betapa sayangnya Allah SWT kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, pembelajaran kita di dalam kuliah kita ayat pertama sampai ayat kelima ini sebenarnya Allah SWT nak bagi tahu kita apa? Itu antara formula kalau nakkan hidup yang barakah. Formulanya ialah, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni kita tahu bergantung pada dua faktor. Kalau nak hidup berkah, kita perlu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu kuatkan lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Tuhan ni cakap kalau berbaik dengan dia, hidup kita takkan sia-sia. Dia sentiasa melayani kita dalam keadaan tabarok. Dan Allah tunjukkan dah depan mata ni, tiap-tiap hari kita boleh tengok makhluknya bernama langit sentiasa mendapat efek barakah ini. Dan begitulah cara Allah nak layan kita kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara nak mencapai hidup barakah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ia bermula dengan kita juga. Apabila melakukan amal soleh, melakukan tanggungjawab dan sebagainya, ia perlu dilaksanakan dalam keadaan ahsanu amalah. Bila kerja, kena kerja sungguh-sungguh. Allah tak suka orang malas. Bila kerja, kena teliti. Bila kerja, kena berkualiti. Sebab semua inilah yang akan dianggap ahsanu amala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang cerdik pandai, kita ni kalau nak hidup mudah, jaga dua perkara. Pertama, kena rajin. Yang kedua, kena yakin. Dua-dua perkara ini yang sedang diterapkan di dalam kefahaman tadabbur ayat pertama sampailah ayat yang kelima. Dan itulah efek kebaikan yang kita dapat kalau kita mentadabburi Al-Quran sepenuh hati. Kita sentiasa akan mendapat nikmat, kefahaman, positif efek, satu insight yang baru yang akan memberikan kita lebih keyakinan untuk kuat menghadapi kehidupan ini, dengan keyakinan berupa kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah membimbing, bila Allah memandu kehidupan, yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, semuanya akan diakhiri dengan barakah. Benda yang kita rasa tak yakin kita boleh buat pun Allah boleh bagi, sebab Tuhan ada bagi tahu kita wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuncinya apa? Tingkatkan yakin, tingkatkan iman kepada Allah SWT. Dalam masa yang sama, jaga usaha kita. Berusahalah dalam erti kata ahsanu amala yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan, pembelajaran tadabbur kita di dalam surah Al-Mulk ayat pertama sampai ayat kelima. Nanti kita sambung dalam kuliah yang seterusnya, dan ada banyak lagi sebenarnya mutiara-mutiara hikmah dan kefahaman yang Allah SWT ingin kongsikan. Ayatnya sedikit 30, tapi kalau kita faham 30 ini pun tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita bakal menjadi manusia luar biasa. Sekian, bertemu lagi di dalam kuliah yang seterusnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.